Saya rasa semua dah ada. Um, okay, lalu saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan melapangkan masa pada malam ini, dan terlebih dahulu saya mohon maaf kerana saya terpaksa memanggil semua ketua panitia, pentadbir dan MLT. Okey, ini adalah berkaitan dengan TS25, Program Transformasi 2025. Okey, disebabkan kekangan masa dan keadaan pandemik COVID 2000 tahun ni, jadi kita terpaksa dalam keadaan PKP sekarang ni, MCO secara lockdown, jadi kita terpaksa berhadapan dengan keadaan yang agak genting untuk kita teruskan program yang dilancarkan oleh KPM. Okey. Untuk malam ni saya tak berhasrat untuk lama untuk program ni. Sebab kita ada tugas-tugas yang perlu kita selesaikan dalam sehari dua ni. Okey. Sebelum tu saya mengharapkan selepas ni mungkin Encik Syaifullah, Puan Roslinah yang telah mengikuti bengkel selama 3 hari pada bulan Mei, membantu saya untuk sedikit sebanyak untuk tambah apa yang saya perkatakan, sebab saya tak melalui modul 1. Namun begitu tadi saya ada Google Classroom tadi, Google Meet dengan pegawai yang bertanggungjawab untuk SK Danau Perdana, iaitu Puan Glady, bersama dengan Cik Syafa sehingga dalam pukul 5 agak habis tadi. Okey, untuk maklumat semua, sekolah kita seperti mana yang saya maklum pada meeting kali pertama yang lepas, iaitu sekolah kita adalah sekolah yang terpilih untuk kohort yang ke-6 sebagai Sekolah Transformasi Pendidikan 2025. Jadi program ini sebenarnya adalah untuk menjadikan sekolah yang dipilih itu untuk menjalani satu program yang berfokuskan kepada murid, kemenjadian murid dan peserta yang baik. Okey, ada beberapa modul yang akan dilalui oleh sekolah kita. Pada kali ini kita ikut modul pertama baru. Modul 1 telah dijalani oleh Encik Syafa dan Puan Roslinah pada bulan 5 hari itu. Tak silap saya pada 4 hingga 7 Mei yang lepas. Jadi ketika itu kebetulan saya ada khusus AB, jadi saya mewakilkan Puan Roslinah. Ketika itu Puan Roslinah untuk mewakili saya lah bersama dengan Cik Syafa. Jadi ada modul-modul, ada tugasan yang perlu disiapkan. Jadi tadi bila PPD minta untuk kita menjalankan segera proses itu, dan tarikh yang diberikan kepada kita terlampau suntuk, iaitu kita mesti hantar kepada pihak kementerian pada 7 hari bulan 6. Okey, terlampau singkat, 7 hari bulan 6. Jadi Puan Gladys nak minta hantar kepada dia terlebih dahulu untuk semakan pada 5 hari bulan. Maksudnya hari Ahad. 6 hari bulan. Iaitu hari Ahad, 6 hari bulan 6. Hari Ahad ni. Jadi nak tak nak, saya terpaksa memanggil semua MLT sebab khusus ni kita dah tak ada masa untuk kita buat persiapan yang detail untuk panggil dan sebagainya. Sebab sekarang kat pejabat pun hanya seorang staf saja, saya seorang saja yang bertugas di sekolah pada setiap hari. Penolong kanan semua tak boleh, kecuali ada waktu-waktu tertentu yang saya boleh memanggil mana-mana penolong kanan ataupun AKP. Guru tak boleh sebab dalam keadaan bercuti. Sebab itu saya kata saya terpaksa mohon maaf kepada semua guru-guru yang terpaksa menghadap malam ni. Kita punya Zoom malam ni.
sebab saya terpaksa agih dan minta kerjasama daripada semua lah. Okey. Untuk makluman dan yang dah sedia maklum, untuk kali ini saya memanggil MLT dan KP. Okey. Sebelum ni saya dah umumkan beberapa orang untuk MLT sebagai leadership leader. Maksudnya ini adalah pemimpin pertengahan selepas ini adalah mereka yang dipilih untuk sebagai pasukan pelapis kepada pemimpin. Itu dipanggil MLT lah, Middle Leadership Team. Jadi kumpulan ini yang kita wujudkan ini adalah bertujuan untuk sebagai barisan yang barisan kedua selepas pasukan elit, iaitu yang dibarisi oleh 4 pentadbir termasuk saya lah. 4 pentadbir. Jadi MLT adalah barisan yang kedua dan barisan ketiga adalah lain-lain ketua panitia yang mana yang akan membantu sekolah. Jadi kalau ikut mengikut guru kita, hampir 90% yang memegang jawatan sebagai KP, ketua panitia. Jadi secara tak langsung hampir 100% yang terlibat dengan program ni sebagai yang ketiga. Okey. Untuk program transformasi ni, untuk program ini penyelaras setelah kami berbincang, penyelaras TS25 adalah Puan Shan. Okey, Puan Shan jangan marah Okey, Puan Shan sebab kenapa Puan Shan, bukan kata yang lain tak layak sebenarnya. Transformasi ni dia lebih kepada PDP. Dia banyak kepada PDP. Nanti saya akan sebut sedikit tentang maklumat itu. Dan dia melibatkan KRA, ada 4 KRA yang akan ditekankan dalam TS25 bagi program modul 1 lah. Okey. Untuk saya akan maklumkan dulu, kita ada, kalau ikut yang TS25, jawatankuasa yang terlibat Shan secara automatik sebagai penyelaras untuk program. Setiausaha ataupun kalau kata tengok dalam buku pengurusan, Shan itu adalah setiausaha lah. Selepas pada naik pengurusi daripada penerokanan, Shan adalah setiausaha ataupun penyelaras untuk TS25, dibantu naik setiausaha Puan Sia. Okey, Puan Sia. Puan Sia adalah naik setiausaha dan disusuli oleh jawatankuasa yang lain, iaitu Puan Tuminah, Encik Muhammad Afiq, Encik Ahmad Norizat, Puan Tiong, Puan Katina, Puan Nur Amalina dan Encik Nur Hidayah. Ini adalah kumpulan MLT. Dan yang lain adalah KP yang terlibat. Okey, untuk bahagian ini sebenarnya kita dah bahagikan kepada 4 kumpulan, iaitu ada kumpulan ada MLT yang akan terlibat secara langsung dalam pengurusan, dalam bidang pengurusan pentadbiran, yang mana dia akan membantu Encik Syafa sendirilah. Selain daripada yang 2 orang akan terlibat dengan pentadbiran, 2 orang akan terlibat dengan kurikulum, 2 orang yang akan terlibat dengan hal ehwal murid dan 2 orang akan terlibat dengan kurikulum. Okey, yang ini akan dibahagikan selepas ini. Okey, saya akan maklumkan bidang KRA yang ditekankan dalam TS25 ini ada 4 elemen dia. Dia ada 4 bidang, iaitu pertama sekali adalah pemimpin berkesan. Pemimpin berkesan ni yang melibatkan SLT dan MLT. Maksudnya
senior leadership team dengan middle leadership team. Maksud ini barisan pertama dan barisan kedua. Jadi dalam bidang pemimpin berkesan ini ada 3 perkara ataupun 3 elemen yang dititik beratkan, iaitu pertama sekali adalah hala tuju TS25 itu sendiri, iaitu terdiri daripada visi dan misi sekolah dalam kerangka TS25 yang jelas. Okey, yang ni saya baca sebentar lalu, mungkin yang terlibat dengan SLT, MLT dan KP boleh Google lah. Sambil tu boleh Google selepas ni untuk mendapat yang lebih lanjut. Elemen yang kedua ialah memperkasakan SLT dan MLT melalui coaching dan mentoring. Dan yang ketiga ialah berkaitan dengan memperkasakan bimbingan instructional. Okey, ini adalah untuk apa dia buat. Tak dengar. Sorry, dia terkeluar ni. Okey, saya sambung. Okay, Puan Syan dan Puan Syah yang akan jaga bidang pemimpin berkesan. Okey, iaitu 3 elemen tadi. Okey, Puan Syan dan Puan Syah. Okey, yang kedua elemen yang bidang yang kedua iaitu guru berkualiti. Okey, yang ini akan dipegang oleh Encik Ijak Norizat dengan Encik Khalim. Okey, Norizat dan Encik Khalim. Saya harap walaupun tak nampak gambar ni, harap ambil take note sebab benda ni kita kena hantar selewat-lewat pada hari Ahad ni. Jadi take note terus. Okey, untuk bidang guru berkualiti ni ada 5 elemen di dalam guru berkualiti ni. Iaitu pertama sekali adalah memperkasakan PDPC guru, iaitu PAK 21. Yang kedua memperkasakan PBD, iaitu pentaksiran bilik darjah. Yang ketiga membudayakan Professional Learning Community PLC. Yang keempat meningkatkan pencapaian akademik, iaitu melepasi tahap minimum PBD, JPS dan ni keboleh pasaran sendirilah, tapi itu adalah untuk SPM. Tapi untuk kita meningkatkan pencapaian akademik, iaitu melepasi tahap minimum PBD. Yang kelima ialah memperhebatkan STEM. Yang ini STEM ni sebelum ni Puan Sia secara langsung terlibat dengan program STEM. Jadi selepas ni Puan Sia mungkin akan berkongsi lah dengan 2 guru tadi, iaitu Cik Norizat dengan Cik Khalim, dalam apa jua untuk lebih kepada pendekatan pada guru dan ketua panitia. Okey. Yang ketiga, bidang yang ketiga ialah persekitaran pembelajaran yang positif. Yang ini akan dipegang oleh Puan Cik Hidayah dan Puan Kartina. Okey, yang ini akan dipegang oleh Cik Hidayah dan Puan Kartina. Mempunyai 5 elemen yang terlibat, iaitu pertama sekali memperkasakan disiplin dan sasiah murid. Ini akan terlibat secara langsung bahagian bidang ketiga ni terlibat secara langsung dengan Puan Rosinah. Okey, bahagian HEM. Iaitu yang pertama, elemen pertama memperkasakan disiplin dan sasiah murid. Yang kedua, meningkatkan kualiti bina insan murid. Yang ketiga, memperhebatkan aktiviti kaunseling. Yang keempat, menjulang kebintaraan ko-kurikulum sekolah. Ini bidang bawah Puan Surinda. Dan yang kelima, memperkasakan soft skill murid melalui aktiviti ko-kurikulum. Okey, ada 3 bahagian HEM dan 2 bahagian ko-kurikulum untuk bidang KRA yang ketiga, iaitu persekitaran pembelajaran yang positif. Jadi, pegawai yang terlibat adalah Cik Hidayah dan Puan Kartina. Diharap take note.
Okey, yang ketiga, yang keempat, ini adalah bidang yang terakhir di bawah TS25. Bidang yang terakhir KRA iaitu sokongan PIBG dan komuniti. Sokongan PIBG dan komuniti ini diletakkan di bawah pegawai Puan Tiong dan Encik Hafiq. Okey, Puan Tiong dan Encik Hafiq, yang mana ada saya pun tak pasti kenapa asyik padam-padam ni. Okey. Jadi yang keempat ni adalah sokongan PIBG dan komuniti, yang mana pegawai yang bertanggungjawab adalah Puan Tiong dan Encik Afiq. Okey, 4 elemen yang akan di bawah bidang ini ialah pertama berkaitan dengan sarana ibu bapa. Yang kedua PIBG dan KSIB, iaitu kumpulan sokongan ibu bapa. Yang keempat program jalinan strategik komuniti, iaitu dia panggil GSK ataupun dengan ini adalah agensi kerajaan dan swasta, NGO dan anunan. Jadi yang ini melibatkan jaringan strategik lah, ataupun mana-mana badan yang berdaftar lah. Okey, dan yang keempat iaitu program engagement community, iaitu program terupadan yang mana seperti di bawah HEM buat, iaitu ziarah cakna dan sebagainya. Jadi program-program yang melibatkan komuniti setempat bersama dengan persatuan penduduk dan sebagainya. Jadi ini semua adalah di bawah sokongan PIBG dan komuniti. Bidang KRA, sokongan PIBG dan komuniti. Okey, ada 4 bidang ini dan saya dah bagi pada semua yang ada, kecuali mungkin Puan Amalina tunggu bila nama aku disebut. Okey, Puan Amalina selepas ni dia akan Hello? Hello? Tak dengar. okey, sorry. Okay, Amalina akan bantu bahagian saya lah dan perwakilan yang lain, iaitu bahagian Puan Amalina untuk dihantar pada hari Isnin ini ialah satu bentuk grafik. Satu bentuk dalam satu muka surat A4 di mana Puan Amalina dikehendaki untuk memasukkan semua maklumat penting berkaitan dengan TS25. Seperti mana Puan Amalina membuat buku pengurusan. Kita ada buku pengurusan hari itu. Okey, buku pengurusan yang dibuat hari itu kan. Jadi kita dah ada pasal hala 7, kita dah ada berkaitan dengan objektif, matlamat, visi, misi TS25. Jadi sekarang untuk Amalina, masukkan semua itu dalam satu muka surat bersaiz A4. Lebih kurang macam tu. Kumpulkan semua maklumat penting berkaitan dengan TS25, jadikan dalam satu lampiran. Apa Amalina? Okey. Jadi untuk yang saya bagi tadi, ada 4 bidang tadi. Pertama sekali, tanggungjawab yang perlu dibuat oleh semua pegawai yang terlibat ialah membuat, mungkin tadi Tuminah pun tak ada nama. Dia akan menunggu. Bila nama dia akan disebut? Adakah dia tak ada tugas ataupun tu? Saya tahu. Tapi jangan bimbang sebab Minah dia akan jadi supporter selepas ni. Okey, untuk yang dah diberi tugas itu, ada 4 bidang tadi. Tuan-tuan dan puan-puan perlulah membuat SWOT. Okey, membuat satu jadual SWOT, iaitu mencari kekuatan, kelemahan, kelebihan dan peluang SWOT berkaitan dengan bidang tuan-tuan tadi. Okey.
Saya nak yang tu je. 4 saja yang tu. SWOT tadi maksudnya kalau kata bahagian pemimpin berkesan, buatlah apa sahaja yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dengan apa? Cabaran dan peluang tadi. Jadi cari apa sahaja yang berkaitan yang di bawah bidang masing-masing. Jadi yang terlibat dengan guru kualiti tadi, yang ada dalam 5 elemen tadi, tengok apa sahaja kekuatan kita, sama ada dari segi guru, dari segi murid, dari segi ibu bapa dan sebagainya. Begitu juga dengan pembelajaran, kalau guru-guru lah, dia lebih pada guru lah. Kalau persekitaran pembelajaran yang positif ini dia berkaitan dengan environment. Jadi cari kekuatan, kelemahan dan sebagainya. Dan cabaran. Begitu juga dengan sokongan PIBG dan komuniti. Juga cari kelemahan, samalah SWOT. Jadi, kalau boleh, sebab yang akan menyambut untuk buat SWOT secara keseluruhan ini adalah Puan Tuminah. Jadi, semua kelemahan, kekuatan yang tuan-tuan dan puan-puan cari tadi, kita akan compile dan Puan Tuminah akan generate sehingga dapat macam kita buat sampai isu yang tempoh hari. Puan Tuminah. Macam kita buat plan strategik kita dulu. Faham Buat SWOT saja ke buat plan strategik? SWOT je kan? Dia sekarang ni, dia orang akan buat cari kelemahan, lepas tu seorang yang compile untuk jadikan plan strategik. Faham tak? Dia orang akan buat kelemahan, dia orang cari kelemahan. Jadi Puan Tuminah yang dapat daripada situ, generatekan sehingga keluar macam plan strategik. Tetapi hanya berkait dengan TS25 sahaja. Iaitu 4 bidang tadi. Jangan rasa macam kita dah buat plan strategik hari tu kan. Kita dah buat plan strategik sekolah. Ya. Okey. Yang tu tak berkait. Yang itu adalah plan strategik sekolah. Yang ini adalah khas untuk TS25. Dia mesti ada plan strategik TS25. Yang mana melibatkan 4 bidang KRA tadi. Isu dia apa? Ya? Isu dia apa? Jadi kat situ baru kita isu dia sebenarnya, isu dia boleh lihat daripada elemen-elemen yang ada dalam bidang tadi yang saya sebut. Contoh dari segi di bawah bidang berkuti, dia cabaran, contoh isu atau cabaran. Dalam TS25 dia panggil cabaran. Cabaran dia adalah sukar untuk ataupun memperkasakan PDP si guru PAK 21. Okey, cabaran dia adalah dalam memperkasakan PDPC guru PAK 21. Kenapa? Sebab mungkin kita bagi alasan untuk tahun 2020 ataupun 2021 sekarang disebabkan pandemik pandemik ni, jadi menyebabkan kita tidak boleh bersemuka. Bila tidak boleh bersemuka, mungkin di situ sebagai cabaran untuk kita melaksanakan PAK 21. Jadi daripada situlah kita akan buat strategi apa yang boleh ditambah baikkan untuk mengatasi masalah tadi. Faham tak? Tetapi sekarang ni, dia nak analisis SWOT dulu. Untuk modul pertama ni, ini modul pertama bagus cikgu. Ini adalah modul pertama yang mana kita akan selesaikan dulu modul pertama. Dia nak analisis SWOT. Dalam tugasan, dia nak analisis SWOT dan Rajah Tulang Ikan Ishikawa. Jadi yang kita buat, kita pilih adalah analisis SWOT. Setakat analisis SWOT saja. Jadi buat itu, cari dia punya cantuman semua sekali sehingga keluarlah analisis SWOT tu. Okey, nanti Min kalau tak itu mungkin kita akan boleh berbincang baliklah kemudian. Tetapi maksudnya daripada guru-guru tadi 4 bidang, buat SWOT dan kumpulkan, hantar kepada Mi, mungkin boleh melalui Telegram kot. Mi
Okey. Daripada hantar pada Min, maksudnya kalau macam contoh Puan Shan dengan Puan Sia, tak payah dua orang hantar dua itu. Jadi bincang mungkin boleh bincang, hantar satu saja yang mewakili pemimpin berkesan. Jadi Puan Sia dengan Puan Shan boleh berbincang ataupun dah bahagikan tugas. Puan Shan cari kelemahan dan kekuatan, Puan Sia mungkin akan cari cabaran dengan peluang. Okey, jadi cantum buat dalam satu tu, hantar kepada Min untuk Min kumpulkan. Begitu juga dengan guru berkualiti tadi. Dan apa saja maklumat yang perlu ataupun yang berkait, boleh berbincang dengan perlokanan yang terlibat di bawah. Contohnya kalau melibatkan pentadbiran, macam pemimpin berkesan itu lebih kepada pentadbiran. Jadi Cik Safa sendiri pun boleh untuk membantu dari segi situ. Ataupun kalau tak boleh juga, boleh refer direct pada saya lah. Okey, guru berkualiti pun sebenarnya di bawah kurikulum. Persekitaran pembelajaran lebih kepada HAM dan kurikulum. Dan PIBG juga di bawah, ni siapa yang mengenali? Puan Roslina ke ataupun Puan Sulinda? PIBG. PIBG bawa siapa? Puan Su ke? Bukan, tak pernah lagi dia bahagikan PIBG tu Puan, bawah siapa. Ni kot. Di bawah Puan ke Cik Safa? Sorry, saya pun terlupa. PIBG rasanya di bawah Puan Roslina rasanya. Sebab dia melibatkan ibu bapa. Okey, jadi bolehlah rujuk pada mereka. Kalau tak boleh, barulah akan masuk. Okey, dan begitu juga dengan KP-KP. Jadi KP yang ada dalam ini, yang mengikuti ini, akan juga boleh ditanya perkara yang berkait dengan mata pelajaran dan sebagainya. Okey, sebab KP sebenarnya saya cantumkan dengan KP ini sebenarnya ada satu bahagian laporan yang perlu disiapkan di bawah program kesedaran. Dia panggil program kesedaran TS25 yang mana sepatutnya kita menjalankan taklimat kepada semua MLT dan ketua panitia. Okey, disebabkan kita selepas sahaja Cik Safa dan Puan Rosinah habis sahaja, belum sempat habislah modul lockdown. Jadi tak boleh menjalankan apa-apa program ataupun aktiviti. Jadi tak sempat kita nak mengadakan taklimat kepada semua guru. Jadi kita ambil kesempatan ini sebab Puan Shan sebelum berakhir nanti dia akan minta semua sekali buka video masing-masing untuk print screen taklimat malam ni sebagai evidence kepada, sebab evidence ini perlu dihantar juga pada 7 hari bulan 6. Jadi semua nak kena ada. Tunjuk muka masing-masing, pakaian minta sopan lah sebab takut ni. Jadi nanti Puan Shan nak ambil print screen, nanti minta semua sekali buka kamera. Okey. Setakat tu ada pertanyaan? Sebab kita sekarang ni lebih kepada memfokuskan untuk selesaikan dulu tugasan ni. Untuk bahagian lain, kita akan selesaikan kemudian. Cuma rasanya Lin pun boleh faham. Nanti kalau tak faham, Lin boleh direct dengan saya lah. Okey Lin? Bos, yang apa, yang Lin kena buat grafik tu, dia berdasarkan apa? Yang SWOT tu ke macam mana? Dia tak. Grafik tu hanya berkaitan dengan TS25 saja. Yang macam Lin buat dalam buku pengurusan hari tu. Oh, tapi jadikan dia dalam satu buku A4. pengurusan hari tu kan, ada yang petak 3 segi piramid tu. Tapi kena cantum dalam satu je. Dan cuba Google lagi apa sahaja contoh tadi yang berkaitan dengan bidang KRA. Dalam buku pengurusan hari tu tak ada 4 bidang KRA tadi.
Jadi cari, dia ada satu jadual khas berkaitan dengan bidang KRA tadi. Dan link juga boleh dapatkan modul itu. Apa saja yang ada dalam modul, sebenarnya Cik Safa ada modul tu. Cik Safa dengan Puan Roslina yang pergi kursus tu, dia ada bahan berkaitan dengan modul. Bolehlah bertanya dengan Puan Roslina dan Cik Safa lah. Apa sahaja bahan yang ada dalam modul tu. Okey. Okey. Sebab selepas ni sebenarnya grup MLT ni, yang saya maklumkan, selepas ni pencerapan, bimbingan dan pementoran dalam kelas guru dan sebagainya akan melibatkan kumpulan MLT dan dibantu oleh KP. Sebab kumpulan ini akan masuk ke kelas untuk mengadakan PLC untuk bantu guru-guru. Contoh guru-guru kalau katakanlah KP, kata ada guru di bawah seliaan KP tersebut mempunyai masalah. Contohnya moral. Katalah Cikgu Rizwan masalah dari segi pengajaran, tak mengikut PAK 21 dan sebagainya. Jadi KP Puan Haida berjumpa dengan MLT punya bahagian, kata macam mana nak bantu. Jadi MLT akan bantu KP macam mana nak bantu guru tadi untuk mengadakan pembelajaran mengikut PAK 21. Jadi dia akan masuk ke kelas itu secara membuat bimbingan. Jadi mungkin sekali ataupun dua kali sehinggalah cikgu tadi dapat menjalankan aktiviti PAK 21, PDP secara PAK 21. Begitu juga dengan zaman sekarang PDPR. Jadi PDPR ini selepas ini guru KP dan MLT akan terlibat juga dalam PDPR yang dijalankan oleh guru-guru lain sebagai mentor untuk membantu dari segi keberkesan, membantu dari segi untuk menjadikan PDPR tadi lebih nampak menarik. Macam sekarang kita ada Cikgu Min kan, esok dah nak masuk TV e-didik, tahniah mewakili SK Dana Perdana. Okey, Cikgu Min Shan sendiri saya biasa tengok cara dia mengajar. Hidayah pun boleh tahan. Dia berlawan dengan Puan Katina selalunya dalam bilik guru tu kan. Okey, dengan Azizi. Selalunya dia berlawan dua orang tu suara. Jadi masing-masing ini sebab tu kita latih yang ini untuk membantu. Terutama dalam menjadikan PDP itu lebih menarik dan lebih berkesan lah, agar dapat menarik minat murid. Begitu juga sebenarnya dia berkait dengan yang Puan Sia sebelum ni kejar Cikgu BM untuk membuat aktiviti macam Puan Ros selalu kata, Puan Sia datang cari dia punya laporan ataupun kerja. Jadi yang ini sebenarnya akan berkait semua dalam TS 25. Okey, ada pertanyaan? Ada? Okey, bos. Saya nak tanya, kita ada hala 7 ada 4. Okey, ada 4, tapi sebab kita ada masa 2 hari. Okey. Okey, ada masa 2 hari je nak bincang. Contohnya, boleh tak kalau kita bahagikan, kita ada 4 kat situ, pemimpin berkesan, lepas tu kita ada guru berkualiti. Boleh tak kalau kita ambil salah satu lah. Maksud dia pemimpin berkesan, mungkin kita pentadbir boleh ambil semua. Guru berkualiti di bawah apa Encik Syafa. Persekitaran pembelajaran positif itu di bawah saya. Dan kalau boleh sokongan PABJ dan komuniti itu di bawah Puan Su. Sebab dalam 2 hari ni nak bincang saya rasa. Sebenarnya kalau ikut yang pentadbir tadi semua terlibat tu. Macam contoh kalau pemimpin berkesan ni dia lebih kepada saya sebenarnya. Yang tu saya yang terlibat secara ni dengan Cik Syafa. Tetapi untuk pertanyaan sebagai rujukan boleh ambil satu-satu. Tak ada masalah. Cuma tadi pegawai MLT ada yang terlibat saya dah bagi
Setiap bidang tadi 2 orang. Sebab yang ni kita nak suruh Okey, percepatkan. lepas tu ya. Okey, contoh macam dia kata SWOT tu, adakah kita buat sama juga macam kita buat plan strategik yang kita buat dalam bentuk rajah yang ada kekuatan, ada kelemahan, ada cabaran, ada peluang tu. Nak buat macam tu lengkap ke atau senaraikan saja? Dia macam ni. Buat lengkap. Okey, dia macam ni. Setiap bidang tak buat dalam bentuk petak tu tak apa. Dia senaraikan saja. Kekuatan kelemahan peluang dengan tu. Sebab nanti Puan Tuminah, dia akan buat yang petak tu. Dia akan masukkan semua maklumat daripada 4 bidang tadi. Untuk disusun dan barulah dia akan generate SWOT tadi. Faham tak? Sebab kalau kata Puan Tuminah akan buat semua untuk 4 bidang, sakit kepala dia cek satu-satu. Sekarang ni, yang kita bantu dia adalah setiap bidang tadi dibuat oleh pegawai masing-masing. Untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan cabaran di bahagian masing-masing. Jadi, bila semua 4 ini dah dapat 4 bidang 4 kekuatan tadi, kekuatan kelemahan tadi, diberi pada Puan Tuminah. Puan Tuminah hanya masukkan saja dalam petak dia dulu. 4 bidang tadi. Dia akan campur dia tu. Maksudnya dalam kekuatan tu dia ada ke-4 kekuatan dari 4 bidang. Dari segi kelemahan pun dia ada 4 bidang kelemahan tu. Dalam bidang kepimpinan, guru berkualiti, persekitaran, sokongan PABG. Begitu juga dengan bahagian cabaran pun terlibat 4. Di bahagian peluang juga ada 4 bidang dalam tu. Faham tak? Boleh Cik Wan nak tanya yang saya bagi Puan Tuminah untuk generate selepas tu sebab dia lebih arif nak buat benda tu. Sebab dia baru lepas buat yang sekolah punya. Jadi nanti dia boleh bincang balik. Dia nak bergaduh dengan saya pun biar dia bergaduh balik selepas pada tu. Selalu dia suka bergaduh dengan saya. Biar dia. Cik Wan, tempoh untuk buat ni, that means nak buat untuk setahun ke, 3 tahun ke? Macam mana? Tempoh SWOT ni kan macam kita buat plan strategik untuk 3 tahun. Yang ini untuk berapa tahun? Okey, dia sebenarnya apa yang dia minta dengan kita sebenarnya dia adalah dia sebenarnya dia adalah minta analisis SWOT. Dia bukan plan strategik. Dia adalah analisis SWOT sahaja. Daripada tu kita analisis apa sahaja cabaran ataupun apa sahaja isu saja. Setakat itu saja. Dia tak sampai peringkat kita nak kena buat jadual 1, jadual 2, jadual 3 tu tak sampai tahap tu. Dia hanya sampai kita buat SWOT tu, lepas tu kita analisis. Yang ada apa ni? Selepas kita dapat yang 4 tu, yang ada ST, SO apa? Sito matrix. Sito matrix. Metrometrik tadi. Itu saja. Dia tak sampai jadual 1, jadual 2, jadual 3 tu tak ada. Dia bukan plan strategik Ini adalah analisis SWOT. Setakat itu saja. Jangan buat lebih. Sampai jadual 1, jadual 2, jadual 3 tu. Itu dah plan strategik dah tu. Ini hanya analisis SWOT saja. Untuk modul 1 setakat itu. Buat setakat itu saja. Dia tak sampai tahap jadual lagi. Faham Okay, faham. Thank you. Okay, Mi. SWOT saja. Kita tak buat Sito matrix. Kita hanya buat satu petak yang 4 tu saja, betul. Tak ada buat yang Sito matrix. Kejap. Dia buat yang 4 tu. Lepas tu dia yang sampai yang kita pilih apa dia panggil? Pendekatan apa? Strategi, pilih strategi. Sampai strategi je. Sampai situ je. Okey. Shan, tolong boleh tak Shan bagi saya share screen? Boleh kejap
Okey, dah. Jadi yang masuk Encik Rizwan maksudnya ini saja petak ni. Ke sekali dengan tometrik, sitometrik ni. Sekejap. Okey, turun lagi nak tengok dulu. Sekejap. Ini dah jadual 1. Tak, atas pada jadual 1. Atas 1 kita ni penyeraian strategi mengikut keutamaan. Yang ni tak payah lagi. Okay, so pemberatan. Tak perlu lagi pemberatan. Kita tengok dia punya kelemahan, kekuatan, ancaman dengan peluang saja kan. Situ je. Maknanya sini je lah. Kita senaraikan saja kelemahan, kekuatan, peluang, ancaman. Yang ni okey, analisis persekitaran okey. Yang tadilah daripada 4 bidang tadi. Dia campur kat sini. Okey. Yang kedua ni bawah dia. Ini sitometrik. Yang ni kita buat. Yang ni yang Min kena bantu buat. So daripada kita punya kekuatan kelemahan, kita kena cari strategi. Yang tu kita buat, sekejap, ni apa ni? Ini sitos. Okey, ni adalah situ. Lagi, tengok bawah lagi. Bawah ni dah strategi Rejana. Tak, yang ni tak, sampai situ saja. Sampai situ saja. Cukup setakat itu. Boleh? Setakat itu saja. Sebab dia analisis work sampai situ je. Dia bukan buat plan strategi lagi. Okey, so dia tengok kita punya persekitaran sekolah saja kan? Betul tak? Ya, betul. Okey. Saya start. Okey. Ada pertanyaan? Mungkin Cik Safa ada permintaan ataupun tambahan? Mana Cik Safa? Ada. Tak ada kot. Ataupun Cik Safa ada penambahan? Saya ikut. Dah lengkap dah cikgu bagi tu. Dah lengkap dah yang pos. Ada penambahan tak? Ada lah kot. Tak ada? Tak ada. Tak ada. Puan Roslina. Ni saya tengok saya punya nota. Ini contoh contoh yang saya ambil, yang saya catat. Contohnya dia kata kalau kita nak ambil ni yang dia bagilah, kemenjadian murid. Okay. Dia kata bidang keberhasilan utama, dia kata proses pelaksanaan kita kena rancang mula-mula, kita tak boleh rancang sekaligus. Kita rancang dulu, dia kata 1 bulan dan tu apa yang kita rancang tercapai tak lebih kurang 50% ke. Lepas tu dia tak boleh tengok sampai setahun baru kita nak kita nak pusing balik. Dia kata kita tengok 1 bulan apa yang kita rancang dapat capai tak. Kalau dapat capai baru kita gerak. Betul. Ya, 1.3 ni. Puan Roslina terangkan ini tentang jadual 1.3 ke? Ya, 1.3. Kita boleh rancang 1 bulan boleh, 3 bulan boleh, setahun atau 3 tahun. Tapi dia kata kalau setahun dengan 3 tahun, jarak tu terlampau lama. Ya, 1.3. Untuk makluman Puan Roslina, untuk makluman Puan Roslina, jadual sorry. Puan Roslina. Maksudnya Puan Roslina maklumkan tentang jadual lampiran 1.3, betul? Ya, 1.3 jadual. Okey. Untuk makluman Puan Roslina, untuk jadual 1.3, 1.4, 1.5, yang ini saya akan bincangkan dengan Cik Safa. Yang lain tak perlu usik. Oh, okey. Okey. Faham tak? Kalau saya ini nanti kena jelaskan satu persatu apa yang diterangkan oleh Puan Gladys tadi. Yang itu dia akan jadi panjang balik. Sebab yang tadi yang 1.3 tu berkaitan dengan
bidang KRA dengan data yang sedia ada dan sebagainya. Ini saya dengan Cik Safa akan bantu settlekan. Cuma saya minta daripada MLT dan lain-lain pegawai adalah tentang analisis SWOT tadi. Dan Amelina berkaitan dengan grafik. Sebab yang tu yang kita perlukan bantuan yang lain. Untuk bahagian 1.3, 1.5 saya tak terangkan pada malam ini sebab yang ini saya akan bertindak dengan Cik Safa. Sebab kami berdua yang dapat talimat tadi macam mana nak buat. Kalau tak memang takut pening ya bertindak. Okey. Okey. Jadi sekarang ni macam penolong kanan lain, Puan Roslina, Puan Surinda hanya bantu rakan-rakan MLT yang lain. Dari segi itu. Cik Safa dengan saya akan berbincang sebab untuk makluman ada Afiq. Encik Gu Afiq. Ya. Afiq. Ya. Assalamualaikum Afiq. Waalaikumsalam. Afiq ada mana Ada ni? rumah. Rumah KL ke mana? KL Lumpur lah. Okey. Afiq, ada satu tugasan untuk Afiq. Esok Afiq kena tolong Cik Safa pada 11 pagi. Boleh tak? Tolong apa? Boleh. Cik Safa nak berangkat esok. Ha? Sebab Cik Safa dia nak buat simulasi esok berkaitan dengan pementoran. Jadi dia perlu ambil video dan salah seorang pelakon dia, pelakon jemputan adalah Cikgu Afiq lah. Dan Puan Roslina. Pakaian. Tak apa, simulasi. Saya pakai baju. Macam mana Cik Safa? Saya tak tahu Cik Safa punya cerita. Ya, teacher. Janji kemas lah. Baju janji t-shirt boleh lah. T-shirt berkolor Boleh. Okey. Jadi sebab penolong kanan kena pakai kena 2 orang iaitu Puan Rosinah. Boleh ya Puan Rosinah? Pagi pukul apa tu, bos? Puan Rosinah siap masak. Saya tanya. Tak, sebab tak esok masak kena day Puan Rosinah, Afiq dengan Cik Safa. Saya tak ada masalah. Pukul 7 pun saya boleh pergi lah. Sebab Puan Rosinah daripada Seri Kembangan tu dengan keadaan Roblox dan sebagainya. Sebab kita nak kita akan buat 2 simulasi, 2 video. Setiap video berdurasi lebih kurang 20 minit. Cik Safa. 20 minit. Nak baca skrip lagi, nak action lagi. Jadi takut makan masa. Jadi itu tanya Puan Rosinah lah. Sebab Afiq rasa dia duduk dekat KL, dia dekat rumah dia, dekat dengan sekolah. Tak ada hal. Saya jalan kaki ikut undur lah. Kita ambil ni lah. Kita ambil jurukamera master lah. Orang hebat. Kalau takut ajak Lin lah. Lin boleh teman Kak Ros. Cikgu lain tak boleh Orang lain tak boleh Cikgu-cikgu lain. Cikgu lah maksud dia. Mana Kak Ros? Maksud dia kalau lah tempat saya digantikan oleh orang lain untuk besok. Tak boleh. Sebab dia penolong kanan. Tak boleh. Kami nak Kak Ros juga. Kak Ros. Undi. Sebab dia minta penolong kanan. So nanti Puan Ros dengan Cik Safa decide pukul berapa. Maklumkan pada saya dan kita punya penerbit lah. Cik Afiq lah 9 elok kot. Okay. 9. Untuk esok.
Jadi esok ada video. Jadi Afiq kena siapkan video tu sebab kita buat esok supaya hari Ahad kita dah tengok edit apa semua dah siap dan kita akan hantar video tu pada pegawai PBD lah untuk dia tengok balik sebelum kita hantar pada KPM. Okey. Yang lain juga macam Sean, mungkin Sean akan tanyalah apa lagi tugas dia. Semua tugas-tugas ini sebenarnya di bawah pemantauan bersama Puan Shan lah. Okey Puan Shan mula-mula pening, saya pun pening sebab saya pun baru kursus tadi baru 2 jam. Jadi Puan Shan pun mungkin boleh tengok modul tu nanti. Sebab nanti MLT juga akan berkursus di modul, tak silap saya, modul 3 tak silap saya. Okey. Jadi dia ada beberapa modul. Tu ada 5 modul. Modul pertama dia panggil SLT. Lepas tu dia akan panggil MLT. Lepas tu dia panggil lagi ketua panitia. Dan seterusnya. Jadi Cik Afiq dia tak boleh terlepaskan selagi mana dia tak belajar. Tak pergi lapor diri di universiti selagi itulah dia berada di SK dalam perdana. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan? Izzat mana Izzat? Izzat? Ada. Ada. Duduk kampung juga. Duduk Tok Wali. Kau duduk atas kain. Malam-malam ni. Duduk atas getok Tok Wali. Okey, kalau tak ada apa, saya ingat Cik Safar pun tadi tak ada apa. Puan Ruslinah dah hilang. Pada Puan Ruslinah. Merajuk ke apa ni? Hilang terus saya cari. Cari baju nak pakai esok. Kak Rugi gosok baju tu. Kak Rugi gosok baju. Aduh, kau nak makan lagi? Masak. Apa? Masak terus tu, Badi. Okey, buka kamera semua. Sebab Shan lepas ni nak ambil screen. Mana masing-masing. Buka. Ambuh makan Katina kat mulut ada coklat lagi tu. Jadi Kalim ada KL ke ada Johor? Ada jauh. Johor? Johor. Okey, Johor. Buka sekolah pastikan ada di KL Sebab InsyaAllah. Ada. Yang mana lepas tak ada masalah lah. Sebab cikgu dalam keadaan bercuti. Jadi yang tu saya tak kacau lah. Cuma saya minta maaf pasal kacau malam ni. Sebab kita ada kerja urgent. Mana Ojak? Tak boleh nak buka kamera. Sajalah tu. Pelik. Cari baju tu. Dah check ni. Tengok dia duduk mana tu. Main benda pelik ni. Tak boleh nak buka. Dia belok. Sudah. Ke baby menangis? Tengah tidurkan baby. Cepat. Nas dengan Izzat ni. Saya tak boleh. Bilik gelap sebab tidur. Tak betul ni. Saya tak boleh nak buka. Tak boleh nak buka. Saya tidur dan susukan baby. Saya tak tahu kenapa. Zee, tak boleh Zan ke Zee? Apa nak tanya? Sebab saya guna telefon je ni. Luar masuk balik ya. Luar masuk balik. Luar masuk balik. Sekejap. Cik Rizwan perlu buat minit mesyuarat ke untuk ni? Ada KL kau Terengganu? Azizi. Ya. Ada Terengganu ke KL? Di KL baru keluar wak dekat SKL masuk darah.
Beres. Sebelum tu. Tak tu. Ya, Puan Shan, mungkin Puan Shan boleh ni lah kot. Snap gambar ni. Ya, tengah ambil. Bambang ada dah tu. Kak Bambang. Tak boleh, Shan. Tak boleh. Okay, tak apa. Sebab ada dah nama dah. Boleh ambil Puan Shan, okey. Tak boleh nak buka. Okey, dah ambil dah. Puan Shan sendiri ada apa nak? Tak senyum lagi. Nak cakap? Nak senyum? Okey. Senyum lah. Okey lah, saya ambil. Okey dah. Tak, tadi saya tanya perlu siapkan perlu buat mini mesyuarat tak untuk ni? Tak ada pula dah. GB ni duduk mana? Duduk jeli je. GB duduk di Island lah rasa ni. Tak ada duduk di stesen. Nak tanya sebab kan 2 hari kan. Bila yang tadi yang cikgu yang in charge tu boleh bagi kat saya. Kita keluar saja. Puan Shan ada apa-apa nak cakap? Ya, tadi saya tanya perlu buat mini mesyuarat untuk meeting hari ni ke? Boleh sambung pertanyaan dalam ni lah. Puan Shan. Cik Rizwan. Ya. Cik Rizwan dengar tak? Saya dengar. Okey, ni kali keempat saya tanya, perlu buat mini mesyuarat ke? Okey, untuk talimat ni perlu ada mini mesyuarat sebagai ni di bawah tajuk ni apa mesyuarat TS 5. Barang saja. Mesyuarat bukan dialog prestasi kan? Sebab saya tak masa cek Tak ada. Ada Okey, yang lain tak ada. Tadi Cikgu Min tanya tadi. Oh ya, lupa. Okey, nak tanya bila boleh bagi senarai analisis tu kat saya sebab dia macam ni, saya dengan Ejak hari Rabu nak pergi TV tu kan. Esok sibuk tu. Artis. Bukan. Dia kena prepare. So kalau boleh bagi masa dekat saya cepat sikit supaya saya boleh buat siap sebelum hari Senin tu nak hantar kan. So kalau boleh hari ni dia nak bagi kat saya tu. Bila boleh bagi dekat saya bahan-bahan tu. Tolong bagi deadline sebab kita ada 2 hari, so sepatutnya yang kita buat ada 2 hari je. So 1 hari untuk diorang, 1 hari untuk saya. Betul, 2 hari. So 1 hari untuk diorang, 1 hari untuk saya. Jadi by the end of tomorrow, pukul malam lah, dalam pukul 8 tu last dah bagi saya. Boleh tak? Faham tak tuan? Faham? Tak faham? Ada 2 hari kan? So semua yang ketua-ketua yang bahagian tadi, 1 hari untuk cikgu-cikgu senaraikan kelemahan kekuatan. So bagi sekat saya supaya saya boleh finalize untuk 1 hari yang terakhir tu 2 hari, 1 hari awak, 1 hari saya. Macam tu lah bagi 2 hari. Faham tak saya cakap? Saya cakap laju ke? Laju. Faham. Ya, saya punya dah ada dengan Kak Min. Pukul 8. So at least saya bagi dia sampai pukul 8. Boleh tak? Pukul 8 bagi dia Dan macam ni sebab kita kalau macam ada kurang ke apa, at least saya boleh direct sikit kan. Tapi kalau saya bagi sampai hari Ahad saya nak betulkan pun dah macam lambat kan. Macam tu lah. Okey? Senang je tu. Bila ni? Due date bila? Esok pukul 8 malam. Mi? 20.00. 28? Esok pukul 8? Kan esok pukul 20. Pukul 8 malam. 8 malam pada esok. Sebab nanti hari Ahad saya nak buat. Betul tak tuan? Hari Senin nak kena hantar. Sebab hari Ahad dah nak hantar. So esok malam, so saya boleh buat dalam mungkin pagi, petang tu saya dah boleh hantar dah. Macam tu lah dekat tuan. Okey.
Okay. So besok malam bagi kat saya kat Telegram. Okay? Okay. 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 So itu saja. Nanti kita sambung dalam berapa nak okey. Okey, itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf ganggu. Selamat berehat. Barus nanti putuskan pukul berapa esok. Beritahu Cik Safa. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Dan selamat malam. Salam.